Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Nur Alia binti Amir Zahri daripada Diploma in Business Management. Pada tanggal 5 Disember 2020 yang lalu, kami sekumpulan diberikan tugasan untuk mengkaji ciri-ciri kepimpinan dan perwatakan seorang watak di dalam sebuah filem yang bertajuk Ratchasi. Jadi dalam tugasan ini kami telah menyediakan laporan serta kami perlu membuat pembentangan. Jadi untuk pembentangan ini, saya, Dina dan Kimi telah berbincang untuk membahagi-bahagikan bahagian. Jadi saya mengambil bahagian pengenalan, konsep dan definisi. Secara umumnya, tugasan ini diberikan kepada kami sepasukan untuk mengkaji kefahaman kami terhadap kemahiran kepimpinan dan bagaimana kami mengadaptasikannya dalam bekerja sebagai satu kumpulan. Filem ini merupakan filem berbahasa Tamil dan pengarah filem ini adalah C. Gautam Raj. Filem ini mengisahkan seorang guru besar dalam sebuah sekolah kerajaan di sebelah selatan India yang bertungkus lumus membangunkan sekolah itu demi masa depan masyarakat sekeliling. Pengetua yang bernama Gita Rani telah berjaya membangunkan serta memajukan sebuah sekolah kerajaan. Dan orang yang menentang beliau adalah seorang pengurus sekolah swasta yang maju, iaitu Ramalingam. Setiap seorang manusia di muka bumi ini pasti ada satu sifat kepimpinan dalam diri masing-masing. Jadi dalam filem tersebut kami telah memilih watak Ramalingam untuk membincangkan tentang kepimpinan yang beliau. Konsep bagi seorang pemimpin ialah pemimpin seorang individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan. Ini bermakna kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan kumpulan ke arah pencapaian sesuatu hasil yang telah dirancang. Sesetengah orang menganggap kepimpinan ini ringan, tapi kepimpinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Menurut agama Islam, kepimpinan merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pemimpin bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran dan semua perkara yang ditugaskan dengan amanah dan saksama. Lain orang, lain pendapat mereka terhadap definisi bagi sebuah kepimpinan. Jadi saya dan ahli kumpulan saya telah memilih beberapa orang yang terkemuka dalam memberikan definisi bagi kepimpinan. Jadi menurut Cruz dan O'Donnell, kepimpinan secara amnya bermakna pengaruh suatu seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah mencapai matlamat bersama. Selain itu, menurut Fulmer, ianya melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras atas matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya. Manakala James Gribbon pernah berkata bahawa pemimpin mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara rela hati bagi mencapai matlamat bersama. Dan akhir sekali, kami memilih Jaafar Muhammad yang mengatakan bahawa aktiviti untuk mempengaruhi individu supaya berusaha secara sukarela untuk mencapai objektif kumpulan dan organisasi. Selamat datang ke video ini. Nama saya adalah Dina Karen. Hari ini saya akan membahaskan tentang implikasi yang terdapat dalam cerita Ratchasi berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kimi Räikkönen, Alia dan diri saya sendiri, Dina Karen. Jom tanpa membuang masa, kita tengok ke video. Kanak-kanak terpaksa bekerja. Dalam cerita ini, kita boleh menyaksikan bahawa ramai ibu bapa menghantar anak mereka untuk bekerja. Ini disebabkan oleh kemiskinan keluarga dan murid-murid tidak berminat untuk belajar. Ahli-ahli politik juga turut berserta dalam kegiatan ini dengan menuntut
mata keadilan, mereka melakukan kegiatan yang tak berhati perut begini. Itu berdasarkan daripada kajian kami juga mendapati di India bahawa di dalam kawasan pedalaman, mereka menghantar anak-anak mereka bekerja disebabkan oleh hutang dibuat oleh ibu bapa. Untuk melaksaikan hutang-hutang tersebut, pihak-pihak yang memberi hutang mengambil anak-anak mereka untuk bekerja untuk melaksanakan hutang, dan perkara ini berlanjutan hingga hari ini. Lebih memilih sekolah swasta daripada kerajaan. Kajian kami juga mendapati ramai ibu bapa di dalam cerita ini menghantar anak-anak mereka ke swasta berbanding dengan kerajaan. Ini disebabkan mereka berpendapat bahawa mereka akan dipandang tinggi kalau anak mereka belajar di swasta. Ini bukan bab tentang anak diorang berjaya atau tidak. Ini adalah tentang maruah dan dipandang tinggi di dalam masyarakat. Kajian kami berlanjutan, kami juga mendapati sekolah swasta di situ menawarkan yuran pengajian serta kos pengajian yang begitu tinggi yang tidak relevan. Lagi-lagi, corak penduduk di situ adalah kebanyakan keluarga hidup miskin. Ini kita boleh menyaksikan bahawa Watar Ramalingam ini memainkan peranan bad guy di mana dia menawarkan harga yang tidak relevan kepada pelajar. Di dalam dunia realiti juga kita kerap melihat di India bahawa kemasukan untuk sekolah kerajaan ataupun institusi kerajaan hanyalah limit sebabkan bilangan penduduk di situ lebih ramai. Oleh itu, ibu bapa terpaksa memasukkan anak-anak mereka ke sekolah ataupun institusi untuk melanjutkan pengajian lebih tinggi di swasta. Ibu bapa mengantar anak-anak ke sekolah ataupun institusi swasta. Swasta mengambil langkah ini dengan menawarkan harga yang tidak relevan kepada pelajar. Suasana sekolah yang tidak sempurna. Kajian kami yang seterusnya yang terakhir ini, kami boleh mendapati di bahawa sekolah kerajaan adalah tidak sempurna dan suasana di sekolah di situ adalah agak mundur berbanding swasta. Hal ini demikian, sekolah seperti Ramalingam adalah sekolah yang jadi pilihan kepada ibu bapa supaya anak-anak mereka berjaya. Ini disebabkan ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli pentadbir atasan mengambil dana-dana yang terkumpul daripada kerajaan menggunakan untuk kelebihan diri sendiri, dan mereka tidak memajukan sebarang peralatan ataupun memberi khusus kepada guru-guru. Jadi untuk menonton sampai sini saja tentang implikasi. Kita akan sambung pada bab yang seterusnya. Dan kumpulan saya juga mendapati bahawa pihak seperti Ramalingam ini dia menyekat dana-dana yang diberi oleh kerajaan untuk memajukan sekolah kerajaan sebab Ramalingam tidak mahu sekolah tersebut menjadi satu pesaing kepada dia. Dan hal ini demikian, sekolah kerajaan terus mundur dan sekolah seperti Ramalingam terus maju. Hai, saya Kimi. Saya akan bercakap tentang isu-isu, cabaran, penyelesaian dan akhir sekali isu dalam filem Rajasri ini. Hasil kajian yang kami dapati ianya melibatkan dua buah sekolah, iaitu institusi swasta dan kerajaan. Pada awal penceritaan, kami dapati yang sekolah di Al-Pudur ini amat teruk. Sekaligus dia telah memberikan peluang dan kesempatan untuk sekolah swasta ini bermahajarela dan berkuasa. Jadi, sekolah milik Ramalingam yang merupakan watak yang kami pilih, iaitu sekolah MSc, dia ambil peluang seperti dia cuba jadikan di antara yang terbaik di antara semua sekolah-sekolah yang ada dalam daerah itu. Dia akan mengambil pelajar yang pandai dengan memberikan komisen 10 hingga 15% kepada pengetua di sekolah-sekolah yang berkenaan lah. Dan apa yang membuatkan sekolah swasta ni lagi untung ialah orang di India
berpendapat yang bila dia orang hantar anak-anak dia orang ni pergi sekolah swasta, dia orang menjaga imej dan martabat dia orang sendiri. Jadi Ramalingam mengambil kesempatan ini untuk mengenakan bayaran semester yang agak tinggi, yang agak tidak bersesuaian dengan terutamanya komuniti yang berkasta rendah ni. Seterusnya adalah cabaran. Cabaran terutamanya pada watak Ramalingam ni, selepas dia dapat tahu yang perubahan sedang berlaku di sekolah kerajaan, iaitu seorang pengetua baru yang merupakan watak Tita Rani yang merupakan watak utama telah mengubah suai atau melakukan perubahan di dalam sekolah kerajaan tersebut. Maka dengan itu Ramalingam telah menyuruh pembantu peribadinya untuk menyiasat perkara tersebut. Mereka adanya benar ataupun palsu. Dan setelah ketibaan semula pembantu peribadinya, memang perkara itu memang benar-benar terjadi dan Ramalingam merasa agak kurang senang dengan perubahan tersebut. Jadi langkah pertama yang Ramalingam suruh pembantu peribadinya buat ialah membina spanduk besar di hadapan sekolah kerajaan tersebut. Tapi maknanya tidak berjaya juga. Kemudian terdapat satu upacara untuk meraihkan kejayaan peserta-peserta dari sekolah kerajaan. Mereka mengadakan majlis. Jadi Ramalingam menyuruh pekerjanya untuk menghantar sejambak bunga sebagai tanda tahniah kepada guru tersebut. Pada mulanya dia menghantar hanya untuk tahniah, tapi ada agendanya tersendiri. Ramalingam juga telah menghantar pekerjanya untuk menawarkan Tita Rani ini untuk bekerja di sekolah swastanya yang menawarkan habuan yang agak besar, tapi malangnya ditolak. Jadi Ramalingam agak tercabar ya. Kemudian cara terakhir Ramalingam ialah dia cuba membuat laporan untuk membawa Tita Rani ini ke mahkamah dengan mengeluarkan waran tangkap padanya berkenaan tentang ujian yang melibatkan 82 orang pelajar yang sepatutnya tidak sah tetapi melalui peperiksaan. Di mananya akhir daripada keputusannya pelajar-pelajar tersebut lulus. Ramalingam merasakan ini tidak mampu berbuat apa-apa lagi dan segala usahanya yang dilakukan selama ini adalah sia-sia sahaja. Seterusnya ialah penyelesaian. Apa yang kami kaji, Ramalingam ni dia tidak menggunakan kekerasan ataupun cuba untuk mencederakan ahli keluarga yang terdekat dalam apa-apa tujuannya. Seperti yang kita tahu, dia ni seorang yang berpegang kuat pada agama. Beliau tidak membunuh untuk menyelesaikan suatu perkara, kerana baginya membunuh itu bukan satu kemenangan. Ianya merupakan perkara yang berbeza. Akhir sekali ialah rumusan. Kami berpendapat, walaupun semua yang berada dalam bidang yang sama iaitu pendidikan, tapi masih juga terdapat persaingan. Contohnya dari segi pembayaran untuk mendapatkan pelajar yang terbaik untuk sekolah mereka, dan juga masalah perspektif masyarakat itu sendiri. Contohnya perspektif itu adalah bagi masyarakat, sekolah swasta adalah tempat yang terbaik untuk menghantar anak mereka, kerana sekolah kerajaan ni tempat untuk mencari ilmu sahaja.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun